waktu tu ya aku nak cerita pun aku macam So hey guys, welcome back to my channel. Okay, so hari ni masa aku tengah kerja tadi aku terfikir. Sekarang dah pukul 12 malam Aku baru lepas balik daripada event. Dan sekarang aku macam terfikir, aku nak buat konten apa minggu ni. So aku thinking of nak buat konten cerita hantu. Ada korang kat luar sana yang tanya aku, Kak Farah, buatlah konten cerita hantu. Farah, buatlah cerita hantu. Farah, ceritalah experience you pasal hantu. So, aku di sini okey lah, aku cerita jugalah cerita hantu yang apa ada. Okey? Okey, sebelum aku start, aku nak promote dulu kat korang. Tada! Aku baru je lepas dapat produk daripada 4Life company, 4Life Research. Dia bagi aku apa? Dia bagi aku collagen. So dalam dia aku dah pernah makan tu benda ni. So dalam dia macam apa dia? Dia sachet. Dia memang collagen lah. Korang tahu kan kalau korang kat luar sana nak jaga kulit muka, nak kulit licin, makanlah collagen. So nanti aku tak nombor kat bawah ni. Korang boleh contact akak tu. Dia jual harga okey je. Biasa je, harga tak mahal pun. Okay, so back to the story. Ini basically apa yang aku alami sendiri lah. Dia ada beberapa cerita lah, bukan satu cerita panjang je. Dia ada beberapa cerita hantu yang aku ada. Okay, cerita pertama. Yang ni aku dah terjadi lebih kurang 20 tahun lepas. 20 tahun lepas, aku umur 5 tahun. Bukan 20 tahun lepas, lebih kurang 10 tahun lepas benda ni. Benda ni berlaku bila aku dengan family aku pergi beraya. Waktu ni raya haji di mana kita orang melawatlah rumah nenek ni. Rumah nenek ni berada di area Kelang, kalau tak silap aku Kelang. Rumah yang dia duduk tu dah dekat 100 tahun lah kan. So kita orang pun macam rumah tu sendiri dengar pun dah macam scary kan, sebab dah 100 tahun. Dan dia duduk kat rumah tu turun temurun daripada mak dia, daripada nenek dia. Sekarang giliran dia pula duduk kat situ. Okey lah, kita cut lah. Kita terus jump kepada story cerita dia. Okay, so aku dengan family aku datang ke rumah dia untuk beraya haji. Okay, so kita orang datang, kita orang tengok rumah dia. Kenapa rumah dia gelap? Cuma yang dia buka lampu cuma sebiji saja lampu yang dia buka dekat rumah dia. Di mana dekat pintu depan pintu rumah dia je dia buka lampu tu. Jadi aku nak cerita pun aku tertelan nak video ni. Jadi kita pun datang lah. Dan tu umur aku tak silap aku 10 tahun kot. Kalau tak silap lah umur aku lebih kurang 10 tahun. So kita orang datang nak beraya. Kita nampak ada nenek tu. Kita orang biasalah dengan dia. Memang selalu setiap kali raya haji kita orang memang wajib pergi rumah dia. Sebab nak melawat lah, sebab dia dah guna uzur. Dia kira sedara dengan bapa aku. Macam aku pun tak tahulah macam mana, tapi kita orang bersedara lah. So kita orang pergi rumah dia. Kita orang nampak dia kat tepi rumah dia, duduk kat tepi rumah tu kan. So kita orang pun macam kita panggil nenek, Nek, Assalamualaikum Nek, selamat hari raya. Kita pun salam dia. So kita orang salam itu, kita orang perasan muka dia agak sembab. Bawah mata dia, aku nak cerita pun aku seram. Bawah mata dia tu hitam hitamnya macam pakai eyeliner, tapi bukan eyeliner. Kau tahu tak, dia macam bekas-bekas hitam yang maskara. Aku tak tahu, bukan maskara. Dia macam, aku tak tahu, dia macam hitam-hitam lah, macam panda mati hitam macam tu. So kita orang masuk lah, kita macam salah. Kita orang tak tegur sebab kita orang takut mati. Kita orang macam merutkan tegur dia kan, sebab mata dia kan. So kita orang macam Assalamualaikum ni, selamat raya. Kita orang salam. Kita orang salam, kita orang masuk. Lepas tu kita duduk lah dekat dia punya ruang tamu tu. Ruang tamu dia memang gelap. Dia tak pasang lampu langsung. Kita tak adalah question apa-apa. Kita orang just duduk. Mak tu aku, mak aku pun duduk macam berburak kosong dengan dia. Lepas tu aku dengan adik-beradik aku yang lain nak pergi ke tandas. Tandas dia, kau tahu kan kalau rumah lama kan tandas dia dekat belakang-belakang dapur-dapur kan. Kan rumah kan jenis rumah kampung kan. So kita orang pun jalan dah pergi ke tandas. Kita orang pergi tandas, kita orang nampak ada, dalam perjalanan kita orang pergi tandas, so kita orang nampak ada budak kecil. Budak kecil ikat tunjuk satu. So kita orang assume cucu dia lah tu kan. So kita orang pun tanya dia, Dik, tandas kat mana?
Lepas tu budak tu terus berlari, jalan lari hilang. So kita orang macam, sebab rumah dia gelap, faham tak? Korang kena bear in mind balik rumah dia gelap tau. Kita orang macam, mana toilet dia? Tak ingat dah toilet kat mana sebab gelap. So kita orang pun jalan-jalan mana-mana jalan. So kita orang jumpa toilet. Okay, lepas jumpa toilet, kita orang pun pergilah buat kita orang punya kencing ke benda semua. So kita orang datang balik kat bapak kita orang. Dan nenek tu dekat situ berborak dengan mak bapak aku. Dia borak lah cerita pasal orang tu. Kau tahu lah kan, dia tanya pasal makcik Sena tu, pakcik itu, pakcik ini kan. Dia tanya. Lepas tu apa yang bapak aku tanya, dia jawab lain. Aku nak cerita aku seram ni. Naik bulu rumah aku. Apa yang bapak aku tanya, contoh cerita, makcik Sena tu anak dia sekarang belajar dekat ni semua kan. Lepas tu dia berkata, taklah, makcik Sena tu dah meninggal. Takut. Makcik Sena tu dah meninggal. Lepas tu bapak aku macam, bila pula makcik Sena dah meninggal? Lepas tu bapak aku cerita pasal orang lain pula. Pakcik Samad tu, dia punya anak sekarang dah kahwin kan. Dia pun dah kahwin baru kan. Lepas tu dia berkata, tak, Pakcik Samad tu dah meninggal. Semua yang bapak aku tanya tu semua kata meninggal. Sedangkan bapak aku tahu yang diorang tak meninggal lagi. Bapak aku baru jumpa diorang beberapa hari lepas. So bapak aku macam cerita tak tally tau dengan bapak aku. Macam bapak aku tengah berborak dengan orang lain tau. Lepas tu bapak aku macam je kan. Bapak aku cakap, okey lah, kita nak balik ni. Sebab bapak aku dah tak sedar hati. So bapak kata, apalah, kita nak balik ni. So kita orang balik kan. Lepas kita nak balik tu, kita orang salam macam biasa balik. Lepas tu setahun lepas tu kita orang datang lagi. Waktu tu time raya haji, kita datang di rumah nenek tu. Dan kita jumpa nenek tu kita jumpa setahun sekali lah. So basically macam setahun sekali lah kita orang jumpa tu waktu raya haji. So kita orang jumpa nenek tu. Macam lepas tu waktu kita orang jumpa tu, rumah dia terang benderang, ada lampu raya, ada lampu pelita, dan nampaklah suasana raya tu kan. So kita orang datang, tu salam lah dia macam tu. Waktu tu mata tak hitam yang kita orang jumpa tu mata tak hitam. So kita orang pun salam lah juga. Lepas tu bapak aku tanya, tahun lepas apa kita orang datang? Lepas tu nenek tu macam, tahun lepas aku pergi haji. Kau datang ke mana? Aku tak ingat pun kau datang. Lepas tu bapak aku macam, pergi haji? Pergi haji, kita orang naik haji tahun lepas. Basically, korang boleh fikir tak? Boleh faham tak? Cerita dia dekat sini yang dia tak ada kat rumah tahun lepas. Dan kita orang pergi beraya tu, rumah siapa? Kita orang pergi beraya dengan siapa? Aku takut. Kita orang beraya tu dengan siapa? Kita orang bercakap tu dengan siapa? Kita orang tanya nak pergi toilet tu dengan siapa? Kau faham tak? So bapak aku pun macam, tak, tahun lepas kita orang pergi jumpa. Kita orang pergi jumpa nenek, aku tak ingat. Nenek tu macam, la ilaha illallah, mana ada, aku tak ada kat rumah. Aku pergi hari raya, aku pergi pergi naik haji. Kau pergi rumah siapa? Kau mimpi ni. Kita orang tu family dah naik belum lama. So kita orang buat sikit. So kita orang pun balik. So itu pengalaman pertama yang kita orang macam berinteraksi. Aku tak tahu kalau percaya ke tak benda ni. Tapi ya, that's the story. And second story, waktu tu zaman sekolah. Zaman sekolah dulu, kan aku pergi camp. Okay, haus lah tekak cerita dengan korang ni. Aku pergi camp tau zaman sekolah dulu. And waktu tu, ya aku nak cerita pun aku macam takut. Okay, cerita dia macam ni. Okay. Sekejap aku minum air dulu. Tadi aku turun bawah dan ambil air untuk minum. Yang belakang tu aku buka lampu So korang jangan cakap ada hantu ke apa Okay, so cerita kedua, iaitu masa aku zaman sekolah. Zaman sekolah dulu kan kita orang selalu pergi camp. Kan, betul tak pergi? Masuk tak? Okay, waktu tu aku pergi camp. Nak cerita pun takut. Okay, waktu tu aku pergi camp dan kawan aku. Waktu tu kita orang lepas main lumpur kan. So kita orang mandi-mandi lah. Okay, lepas dah mandi-mandi tu kita orang pun terpaksa pergi. Bukan terpaksa lah, kena pergi surau untuk untuk sembahyang maghrib. Untuk sembahyang maghrib. So waktu dekat surau tu, kita orang macam cerita bukan kat surau apa aku cerita ni. Bukan. Dia macam lepas. Okay, sorry, aku salah. Aku macam pening kepala dah. Okay, waktu tu kita orang
Lepas habis main lumpur, okay. Lepas main lumpur tu kita kena pergi toilet mandi. So kita pergi toilet, waktu tu aku fancy tau. Aku macam kira sini lah, jaga budak-budak ni kan. So aku mandi last kan. So aku pergi dengan kawan aku 2 orang untuk pergi toilet mandi. Lepas tu kita nampak kawan kita orang tengah dekat tepi cermin toilet tu. Kau tahu tak? Toilet sekolah, toilet sekolah kan ada macam sinki, cermin kan. So dia duduk dekat tengah-tengah antara sinki dengan cermin tu. Kau faham tak apa maksudkan? Dia macam sinki, cermin, tapi dia pick yang tengah-tengah punya sinki tu. So dia duduk kat situ, dia sikat rambut dia. Panjang rambut dia sikat. So, kita orang macam, oh, nama dia Fina tau. So kita macam, Fina, kau dah mandi ke? Lepas tu dia macam pandang, macam senyum, lepas tu dia sikat rambut. So kita macam, dia ni paha kerek semacam. Sebab dia jenis yang suka bergurau tau. Bila dia macam, kau tahu lah kan bila orang cakap, macam nak cakap dia bukan, sebab dia jenis yang suka bergurau tau. So kita macam mungkin assume macam, oh dia ni main ni. So kita pergi toilet mandi. Kita pergi toilet mandi dah lebih kurang 10 minit macam tu dah habis mandi kan. So kita tengok kat luar masih kat rambut lagi macam ni. So lepas kita orang dah tegur tu kan, Fina, kita nak pergi ni tau, nak pergi surau tau, nak sembahyang maghrib ni. Lepas tu dia macam senyap, dia sikat rambut. So kita orang betul kita pergi surau. Kita orang nampak dia nak masuk, kita nampak dia dekat surau tengah semayang. Dia tahu dekat surau tengah semayang. Dah macam dah nak habis, dah rakaat terakhir dah. Dah rakaat terakhir dah. Dia dah rakaat terakhir, kita nampak dia tengah semayang lah. Lepas tu kita orang macam, aku dengan kawan aku dah menggelabah gila. Kawan aku suara kita dah macam dah histeria, ada jerit, terkejut, dia macam panik. Aku rasa macam dah terkejut sebab kita nampak dia dekat toilet tengah sikat rambut. Waktu tu dia macam tak ready lagi, nak pakai tudung lagi nak keluar. Dia macam bawa sikat rambut, macam nak katakan dia lagi cepat pada kita orang. Lepas kita orang mandi tu tak mungkin, sebab kita orang share dalam dom yang sama. So basically kalau kita masuk dalam dom, kita ambil telekung, kita mesti nampak dia ambil telekung juga waktu tu. Tapi tak, kita orang tak nampak dia. Dan dia, bila kita sampai surau, kita orang baru nampak dia dah sembahyang rakaat terakhir. So kita orang kat situ macam kawan aku dah jurit semua. Aku macam kat situ macam dah tak tahu nak buat apa. Dia kawan aku tu pegang tangan aku kuat gila kot. Dia macam dah panik. Dia kata, Farah, kita nampak apa tadi, Farah? Aku macam tak tahu. Aku macam tegak. Aku literally tegak. Dan kawan aku macam tegur macam tu lah. Baru dia jurit. Lepas tu aku still tegak. So kawan, lepas tu cikgu pisahkan kita orang dua sebab takut histeria tu berjangkit dekat aku tau. Tapi aku macam, aku tak tahu nak buat apa. Aku macam speechless. Aku macam dia tegak je kat situ. So itu cerita yang kedua aku. Okey, cerita ketiga iaitu dekat Terengganu. Kat Terengganu lagi interesting cerita dia. Kat Terengganu ni kita orang, aku, kakak aku, family aku, apa aku, kita pergi bercuti. Situasi macam ni. Aku, kakak aku seorang dengan mak bapak aku, 4 orang. Kita orang 4 orang pergi bercuti dan kita orang book hotel dan tidur dalam bilik yang sama. Kita orang kalau pergi jalan-jalan ke mana-mana, kalau boleh kita orang nak muatkan semua orang dalam satu bilik supaya kalau jadi apa-apa senang lah kan. So tiba kita orang perempuan, so kita orang share dengan mak bapak kita orang tidur dalam bilik yang sama. Okey, dalam bilik sama tu ada 2 katil besar, katil queen, 2 katil queen. So ada 4, so totalnya boleh 4 orang tidur lah kat katil tu. So kita orang pun bayarlah hotel tu tidur. Dan malam lebih kurang pukul 12 macam tu kita orang masih main lagi telefon. Aku masih lagi main telefon. Dan mak bapak aku dah tidur, dah berdengkur tidur. So lepas tu semua dah tidur lah kan. Lepas tu aku pun buka TV. Aku buka TV macam aku buka TV tau. Aku nak cerita tu aku macam seram boleh nak cerita weh. Okay, cerita jadi aku buka TV tau. Aku buka agak kuat juga waktu tu sebab aku macam bosan tak tahu nak tengok apa kan kat telefon aku. So aku buka TV tau. Buka TV tiba-tiba kan bunyi orang buka air pipe shower tu macam bunyi air turun bawah. Korang tahu tak kalau korang tak mandi korang buka air bunyi dia macam kan. Tapi ni bunyi dia seolah-olah orang mandi dalam toilet tau. Dia macam bunyi macam nak cakap bunyi shower tu turun melalui badan-badan korang. So bunyi macam orang mandi macam orang cuci macam tu. Lepas
kecil hati. Aku macam, betul ke ni pasal aku kecil TV? Mungkin sebab bunyi TV, aku kecil TV. Lepas tu bunyi air tu tutup balik. Tutup. Lepas tu aku kuatkan balik TV. Lepas tu buka balik. Dia mandi balik. Dia mandi balik. Dalam tu dia tak tahu siapa. Mak bapak aku tidur, kakak aku kat sebelah aku. Dia dengar earphone, dia dengar apa lagu. So aku macam, betul tu. Aku dah macam cuak tau. Aku tanya kakak aku kat sebelah aku. Aku tanya, Teh, cuba dengar something ni. Lepas tu dia macam, benda. Dia buka dia punya earphone kan. Dia buka cabut. Lepas tu aku dengar aku kuatkan TV balik. Lepas tu benda tu dia kena buka balik tempat pipe kan. Kepala pipe kena buka balik. Lepas tu bunyi mandi kelipik macam tu kan. Lepas tu kakak aku yang hati tu macam, ya Allah. Lepas tu aku cakap, aku tutup balik TV kan. Aku slow balik dia punya volume tu. Lepas tu orang tu, aku tak tahu lah orang ke apa, tapi bunyi tu dah hilang. Bunyi tu macam, tutup balik kepala pipe tu. Aku dah macam, nak buat apa ni? Lepas tu kakak aku yang hati tu kata, baik tu mak ke? Lepas tu kita orang macam tak tahu nak buat apa tau. Sebab mak aku dah tidur, bapak aku dah berdengkur, mak aku belum ada berdengkur. So kita orang macam, bagi tu mak lah. So aku bagi tu mak aku. Benda ni lama tau, lebih kurang 5 minit macam tu kan. Lepas tu aku bagi tu mak aku. So aku kejut mak aku, mak cuma baik dengar ni. Lepas tu mak aku macam tengah tidur waktu tu, mak aku tidur macam tu kan. So kita orang, so aku kuatkan balik aku punya volume tu. Lepas tu benda tu still berlaku kan. Dia buka balik air. Orang mandi. Lepas tu mak aku macam, mak aku tertidur tau. Mak aku tengah macam, daripada tidur macam, apa dia. Lepas tu tiba-tiba dia dengar dia macam, dia dengar bunyi air kan. Dia macam, dia terus bangun daripada tempat tidur. Terus kata kita orang, kemas barang. Dek, bangun. Lepas tu dia kejutkan bapak aku. Bangun. Bapak aku macam, bapak aku macam blur-blur tau. Tak tahu apa terjadi. Mak aku kata, kita tukar bilik. Mak aku risau kalau jadi apa-apa sebab, we don't know kan kalau benda tu nak kacau ke apa kan. So kita orang macam, kita orang kemas barang bapak aku. Dia macam mamai lagi. Dia mamai dan dia masuk dalam toilet tu untuk ambil dia punya pisau cukur bulu gigi semua kan. Dia masuk bilik tu. Lepas tu mak aku dengan kakak aku dengan aku macam, dah cuak. Tapi bapak aku macam relax. Dia masuk dalam tu ambil barang dia. Lepas tu kita orang punya barang, kita orang cakap, abang, ambilkan barang kita orang kat dalam tu. Lepas tu bapak aku macam, bapak aku pun ambil juga kemas. Kita orang pack. Kita orang pergi kat kaunter bawah. Kita orang kata kita nak tukar bilik juga. Lepas tu orang reception kat depan tu kata, lah kenapa pula tukar bilik? Lepas tu kita orang cakap lah, kita orang dengar bunyi air ni semua. Lepas tu bapak aku mesti macam mamai, macam tak faham apa kejadian. Kita tak cerita yang sebenar kat dia. Kita orang main keluar je daripada bilik tu. Lepas tu orang reception kata, yelah, nah, saya bagi awak kunci bilik ni je. Saya harap tak ada apa-apa lah kat dalam bilik tu. Lepas tu kita macam, kenapa kau cakap macam tu pula kat kita kan? Sebab kita customer, kita nak komplain kan. So dia macam cara dia cakap macam bahasa kita orang yang macam banyak PL, macam banyak cekadak lah mengada tukar bilik sebelum mana buta. So kita orang ambil je grab kunci tu. Kita orang terus masuk bilik baru dan bilik tu macam okey, tak ada apa-apa. Sebab aku tak tahu sebab tak ada apa-apa ke ataupun lepas kita dapat kunci tu, kita orang tak barang kata, kita orang terus tidur tau. Kita orang tak nak cakap apa-apa, kita orang terus senyap. Kita orang tak banyak cakap apa-apa. So the next day, bapak aku bangun pagi, bapak aku kata, sebenarnya tadi kan abang mimpi tau. So kita macam, mimpi apa? Sebab bapak aku, dia jenis orang yang boleh tengok. Bukan tengok lah, macam dia tak boleh tengok benda-benda tu semua, tapi dia boleh, benda tu boleh masuk dalam mimpi dia. Benda tu masuk dalam mimpi dia. Dia kata, aku asyik pasang sini, pasang sana, pasang sini, pasang sana. Okay, dia kata benda tu boleh masuk dalam mimpi dia lah kan. So dia kata, ada orang lelaki, 2 orang datang singgah bilik. Dia kata dia nak pinjam, nak buat mandi. Dia bawa lori jauh-jauh. Dia pakai serban, pakai baju, dia pakai serban, pakai baju putih. Dia kata dia nak tumpang mandi je. Lepas tu bapak aku macam tak faham itu, kenapa dia minta izin. Bapak aku tak faham tau. Sebenarnya benda tu terjadi tau malam tadi. So kita macam senyap, kita orang turun bawah. Kita orang pergilah kat reception depan tu. Kita orang pack barang kita, kita nak balik lah. Sebab kita orang tak nak duduk kat hotel tu lagi dah. So kita orang pun pack barang-barang kita orang. Kita orang pergi reception depan tu. Kita orang bagi kat kita orang nak check out lah. Lepas tu kita macam cakap lah, semalam kan kita orang dah tidur bilik ni tau. Lepas tu kita turun bawah, kita orang komplain. Lepas tu orang tu macam bahasa kita orang macam rude sikit lah dengan kita orang. Lepas tu dia kata tak, reception kata apa? Reception kata, malam tadi pukul berapa datang? So kita macam lebih kurang pukul 12.30, 20 macam tu lah kita orang datang. Lepas tu dia kata, "Jap, encik daripada bilik mana?"
Kita katalah kita dah pada bilik 306. Lepas tu orang tu macam, kenapa Encik tidur kat bilik 306 lah tadi? So kita macam, awak bagi kita orang kunci 306 lah. Lepas tu dia kata, ha? Tak. Macam mana Encik boleh tidur kat bilik 306? So kita macam, wih, kita orang yang mimpi ke, kita orang yang tak betul ke, ataupun literally malam tadi kita orang pulangkan bilik tu dekat, kau tahu tak, bilik dekat check out tu kan ada macam kertas tu kan, tu ada bilik 306 kan, memang kat situ tulis 306. Lepas tu dia tak mengaku yang kita orang tidur kat bilik 306. Dia kata dengan kita orang, dia bagi kunci kita orang bilik 208. So kita orang macam, wih, kenapa tu? So kita orang pun macam speechless. Kita orang tak sepatutnya kita kat bilik 306, tapi macam mana kita orang boleh dapat kunci access card bilik 306, kita orang tidur kat situ, dan kita orang sepatutnya tidur kat bilik 208. Tapi kau faham tak? Macam okey, itu cerita ketiga-tiga Cerita keempat ni cerita terakhir kot. Cerita tiga ke cerita? Ni cerita keempat Cerita keempat ke? Cerita terakhir. Cerita ni berlaku dekat Genting Highland. Macam korang tahu, Genting Highland kan tempat dia agak keras Kalau bagi adik-adik kat luar sana yang tak tahu Genting Highland tu macam mana, macam tu lah. Tapi bezanya yang aku menginap ni di hotel yang, bukan hotel, di apartment yang sepatutnya tak berapa keras. Tapi bila aku google, memang orang kata tempat tu berkeras. Bukan tempat tu berkeras, memang tempat tu keras. Okey, cerita macam ni. Kita orang one whole family nak pergi bercuti. Jadi kakak aku kata, why not kita cuti kat Genting Highland? Sebab dia punya company ada bagi free room. Dia punya boss, dia punya rumah sendiri lah. So basically kita orang pun pergilah stay dekat satu hotel, hotel apartment nama tak nak cerita lah, nanti kan dia sama aku sebab cerita punya ni. Okey, jadi apartment. So kita orang pun tidur lah Airbnb. Kita orang ada lebih kurang 3 rumah. Kita orang book 3 rumah. Kita orang tidur 3 rumah. Aku, kakak aku, mak bapak aku satu rumah. Kakak aku nombor 3. Kita orang book 4 bilik. Yang bilik terakhir ni aku, kakak aku, mak bapak aku. Yang ni kakak aku nombor 3 dengan suami dia. Kakak aku nombor 2 dengan suami dia, dengan anak-anak dia. Kakak aku nombor 1 dengan suami dengan anak-anak dia. Okay, so rumah yang keempat ni, bilik dia ada 2 sahaja, iaitu bilik tidur. Bilik tidur ada 2 sahaja. Satu bapak aku tidur, satu lagi kakak aku tidur. Yang aku tak ada bilik tidur tau. Jadi aku tidur dekat sofa luar, dekat dengan TV. Aku tidur, aku buat sini lah, aku punya tempat tidur kat situ. Jadi aku pun baring kat situ tidur. Lebih kurang pukul apa malam jugalah, lebih kurang pukul 1. Zaman tu nak tengok Astro memang kita orang, rumah aku memang susah nak dapat Astro zaman tu sebab zaman tu kita orang semua subscribe pada Astro channel yang basic saja, channel macam HBO, Cinemax memang tak ada. Ambil kesempatan nak tengok cerita-cerita HBO lah dekat apartment tu. Jadi aku pun buka lah cerita inilah cerita aku tengok movie pelan-pelan kan. Lepas tu tiba-tiba waktu aku tengah baring tengok movie tu, dekat sebelah sini ada sliding door tau. So aku baring, cerita takut. So aku baring dan aku tengah tengok lah, tengah browse through channel apa mana yang aku tengok kan. Tiba-tiba aku dengar bunyi orang ketuk aku punya sliding door. Kuat gila lah, literally, sumpah kuat gila. Dia sampai bergegar, sampai aku boleh rasa nak tercabut lah sliding door tu. Aku macam, aku pusing di sebelah sana, aku takut. Lepas tu dia stop. Lepas tu mata aku still pandang tempat tu tau. Aku macam mesti tengok lagi tempat tu. Aku tengok dah lama. Aku tak banyak cakap dengan mak bapak aku sebab nanti kan dia ingat aku ni macam over ke apa kan, macam ngada penakut ke apa kan. So aku senyap je lah. Aku pun nak acah-acah macam strong kan. So aku senyap dulu, lepas tu aku continue browse. Lepas tu masih lagi bunyi kuat gila bunyi dia. Lepas tu aku dah macam, janganlah kacau aku nak tengok cerita HBO je.
Aku macam, aku tak banyak nak interact kat luar. Aku literally tak banyak interact kat luar sebab aku takut kan nampak tiba-tiba ni lain kan. Adalah kat sebelah situ hutan je. Lepas tu aku macam, aku terus ambil selimut aku terus selubung diri aku dengan selimut tu. Pasal aku tak ingat jadi apa. Esok pagi aku bangun, dah siang. Air dah cerah. Waktu tu aku macam, ya aku mimpi ke apa sebenarnya kan. Angin. Okay, aku mimpi ke apa sebenarnya kan. Lepas tu aku cerita lah, aku tak cerita lagi waktu tu dengan family aku. So aku buka tingkap. Aku buka tingkap pula. Aku buka lasir. Aku tolak lasir tu, aku tengok ada apa kat luar ni. Aku tengok memang hutan, sehutan-hutan yang lebat gila. Hutan gelap, tak ada apa-apa. Dan aku tengok mungkin ada pun cucu nak masuk. Aku tengok intai atas, memang aku tak tahu. Tapi macam cakap bilik aku ada balcony, bilik orang atas ada balcony. So aku nak kata perompak lompat nak kacau aku ke apa ke, macam jauh lompat dia daripada bilik yang, sebab atas aku tak ada balcony tau. Atas aku baru ada balcony. So jarak dia agak jauh tau, perompak nak merompak ke. Kanan kiri aku pun tak ada balcony. So yeah. Okay. And lepas tu apa lagi lepas tu bila pasal aku tak cerita dengan family aku lagi. Lepas dah breakfast macam tu, aku cerita dengan mak aku. Cakap, mak tadi orang dengar bunyi ini tau. Lepas tu mak aku kata, ya ke? Lepas tu mak aku pergi tanya kakak aku pula. Sedangkan malam tu kita nak stay situ lagi tau. Mak aku tanya macam tu kat kakak aku. Lepas tu kakak aku macam, tak dengar apa-apa. Kakak aku cakap macam tu lah. Sebab dia macam, mungkin dia macam takut katnya kot. Dia macam mulut celupar, tak nak cakap lah cerita hantu ni kan. So kita macam stay lah macam biasa. Kita orang buat tak tahulah kat benda tu. So bila aku dah cerita macam tu, kakak aku cerita juga. Dia kata waktu tengah tidur, ni bilik kakak aku pula. Waktu tengah tidur, bilik dia tu tingkap dia tu kan, tiba-tiba dia punya langsir tu gelembung macam tu, macam ada orang kat dalam langsir tu. Tapi kakak aku tak boleh nak check. So dia nampak tu lah. Waktu tu dah malam, lebih kurang pukul 1 lebih macam tu. Dia nampak langsir dia macam ada lekuk, macam tiba-tiba gelembung, macam ada orang masuk dalam langsir tu. Tu kakak aku yang tu lah. Yang lain semua macam tak ada apa, tak dengar apa. Cuma aku, kakak aku yang seorang lagi tu je yang alami benda-benda mistik macam ni. So ya, aku rasa tu je kot cerita hantu aku. Dan aku tak tahu benda ni interesting ke tak. Tapi personally aku sendiri, aku yang rasakan benda-benda ni semua. Aku sampai sekarang aku masih takut weh. Tak tahulah aku. Aku pun tak tahu kenapa aku nak buat konten ni sekarang ni, waktu malam-malam macam ni. Sekarang ni pukul apa? Nanti pun aku tak pasti tadi jam kamera aku dah shut down. Okay, sekarang lebih kurang pukul 1 pagi ya. Dan aku tak tahu kenapa aku nak buat konten ni. Jadi aku rasa that's all for this video. Okay, thank you for watching. And korang, aku nak suruh korang ni semua, tolonglah suruh pakcik, makcik, boyfriend, girlfriend, ex-girlfriend, ex-boyfriend, crush, ex-crush, crush tak menjadi, kena friendzone ke, orang yang friendzone korang ke, korang just bagi tahu orang, weh korang subscribe lah Farah Kamal best, buat content best. Walaupun best ke tak tahulah. Okay. So korang seru bagi tahu orang subscribe Farah Kamal. Dan aku harap macam tahun ni aku nak cecah 50k subscriber. Aku harap korang boleh bantu aku. Dan ya, please suruh subscribe, okay? And thank you for watching. Bye.